Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Creamy Delights akan membentangkan portfolio APK kami untuk kumpulan Creamy Delights, iaitu daripada kumpulan Team Management. Oke, pertama sekali kita akan mengetahui tentang praktikum perniagaan dan juga jenis industri kami. Oke, bagi praktikum perniagaan, kami ada praktikum mengambil pesanan dan juga menghantar pesanan. Bagi jenis industri pula, ini adalah industri snack dan juga makanan ringan. Seterusnya adalah produk dan servis. Di sini kami terdapat 3 jenis produk, yaitu ais krim, batang borok, dan juga popia serunding. Bagi ais krim kami ini dikenali sebagai ais krim Malaysia. Dan juga ais krim kami ini, dia mempunyai pelbagai variasi dan perisa-perisa yang menarik. Dan ais krim kami ini juga sesuai untuk semua peringkat umur, tak kiralah muda ataupun yang tua. Seterusnya adalah batang buruk. Batang buruk ini dia sesuai dinikmati bersama keluarga dan juga di majlis-majlis yang tertentu. Batang buruk ini juga dia diisi dengan serbuk kacang halus dan manis, dan selain itu ah, batang buruk ini juga adalah pilihan terbaik untuk peminat-peminat snack tradisional. Seterusnya adalah popia serunding. Popia serunding ini adalah snack yang sesuai dinikmati pada bila-bila masa, dan tekstur pada popia serunding ini di bagian luar rangup dan juga penuh inti serunding di dalamnya. Dan selain itu, popia serunding ini juga adalah salah satu pilihan terbaik bagi peminat-peminat snack tradisional. Seterusnya, kita pergi ke bahagian servis. Okey. Terdapat 2 servis, iaitu penghantaran dan pengurusan. Bagi penghantaran, kami menyediakan kemudahan untuk menikmati ais krim dan kudapan kegemaran pelanggan secara langsung dengan memastikan setiap pesanan dihantar dalam keadaan yang baik. Bagi pengurusan pula, pengurusan pembelian baju batch dengan mudah dan profesional. Setiap proses dari reka bentuk hingga tempahan dan penghantaran dipastikan berjalan dengan lancar untuk memenuhi keperluan pelanggan. Dan seterusnya adalah menjadi tujuan dalam pengurusan ekspo. Kami memastikan kelancaran dari awal hingga akhir hingga menitik beratkan pencanggahan, penyediaan ruang pameran, dan koordinasi dengan peserta. Okey, seterusnya adalah penyelesaian masalah. Yang pertama adalah cabaran kewangan. Terdapat 2 cabaran, iaitu kos operasi meningkat dan kekurangan modal. Penyelesaian bagi kos operasi meningkat adalah usahawan disarankan untuk memantau kos secara berterusan dan mencari pembekal alternatif yang menawarkan harga lebih kompetitif. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi juga dapat membantu mengurangkan kos. Seterusnya pula kekurangan modal. Dalam penyelesaiannya adalah mencari bantuan kewangan dari kerajaan atau institusi kewangan sebagai alternatif. Seterusnya adalah cabaran pasaran. Terdapat 2, iaitu persaingan yang tinggi dan perubahan permintaan pelanggan. Penyelesaiannya adalah memfokuskan pada keunikan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan serta meningkatkan pemasaran melalui media sosial untuk menarik perhatian pelanggan, dan melakukan kajian pasaran untuk memahami kehendak pelanggan dan menyesuaikan tawaran produk agar lebih relevan dengan keperluan mereka. Seterusnya adalah cabaran operasi, iaitu terdapat 2 juga, pengurusan stok dan kekurangan sistem operasi. Penyelesaiannya adalah mengimplementasikan sistem pengurusan inventory yang berkesan dan menggunakan teknologi untuk meramalkan permintaan dengan lebih rapat. Seterusnya penyelesaian adalah membangunkan SOP yang jelas dan melatih pekerja untuk memastikan semua proses dijalankan dengan lancar. Yang terakhir adalah cabaran sumber manusia, iaitu ketidakstabilan pekerja. Penyelesaiannya adalah menawarkan insentif dan faedah tambahan untuk menarik dan mengekalkan pekerja serta mencipta suasana kerja yang positif.
Seterusnya adalah carta syarikat Creamy Delight, di mana Ketua Pegawai Eksekutif adalah saya sendiri, Muhammad Syafizan bin Amdan. Seterusnya, Pegawai Pengurusan Operasi Nurul N. Fahda binti Nasri, dan Pegawai Perakaunan bagi syarikat kami adalah Saudara Muhammad Huzaini, dan Pegawai Pentadbiran adalah Saudara Razli bin Jiki. Seterusnya adalah Pegawai Pengurusan Pemasaran dan Jualan untuk company kami adalah Saudari Nur Haliza, dan Pegawai Pengeluaran adalah Saudara Adam Azhar. Seterusnya, Pegawai Eksekutif dan Logistik adalah Saudara Hermansah, dan Pegawai Pemasaran Digital Saudari Jenny Chris Joseph, serta Pegawai Eksekutif bagi company kami Creamy Delight ialah Aina Bila dan Atta Adrian. Seterusnya adalah rakan perkongsian Creamy Delight ataupun rakan perkongsian syarikat kami ialah saya sendiri, Syafizan, seterusnya Nurul N. Fahda binti Nasri, seterusnya Muhammad Huzaini bin Husni, Razli bin Jiki, Nur Haliza, Adam Azhar, Herman Sah, Jenny Chris Joseph, Ain Nabila, dan Atta Adrian. Seterusnya ialah strategi pemasaran. Untuk mempromosikan produk, kami menggunakan dua jenis saluran utama, yaitu saluran tradisional dan juga saluran digital. Pertama, melalui saluran tradisional, kami fokus dengan dua kaedah, yaitu gerai dan juga mulut ke mulut. Untuk gerai, dengan membuka gerai, kami dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan memberikan penerangan tentang produk kami. Di situ juga kami dapat menawarkan produk kami untuk menarik minat mereka. Yang kedua ialah mulut ke mulut, di mana kami menggalakkan pelanggan yang berpuas hati dengan produk kami untuk berkongsi pengalaman mereka dengan rakan, keluarga, dan orang yang mereka kenali, karena ia merupakan salah satu kaedah promosi yang berkesan karena ia membina kepercayaan. Kedua ialah melalui saluran digital. Kami menggunakan dua kaedah, yaitu media sosial dan juga video promosi, di mana kedua-dua ini mempunyai hubungan yang rapat. Untuk media sosial, kami menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk memuat naik gambar, video, dan promosi produk kami. Selain itu, untuk video promosi, kami menghasilkan video yang menarik yang menunjukkan cara penggunaan produk ataupun cara kami buat produk dan manfaat produk kami. Lalu video promosi itu kami kongsikan di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook untuk menjangkau lebih ramai pelanggan. Gabungan kedua-dua saluran ini membolehkan kami mencapai pelanggan dari pelbagai latar belakang, sama ada mereka lebih suka pendekatan tradisional ataupun digital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul N. Fahda binti Nasri akan membentangkan berkenaan pencapaian syarikat, iaitu jumlah penjualan produk. Kumpulan Creamy Delight telah menjual 3 produk, iaitu batang buruk, popiah simpul, dan aiskrim. Harga batang buruk untuk 1 unit ialah RM4 dan telah terjual sebanyak 100, dan hasil jualan telah mendapat RM400. Manakala popiah simpul pula berharga RM5 untuk 1 unit dan telah terjual sebanyak 100, mendapat hasil RM500. Aiskrim pula untuk 1 batang berharga 80 sen dan telah terjual sebanyak 1000 batang dan mendapat keuntungan sebanyak RM800. Untuk Hari Expo APK, kumpulan pengurus iaitu tim manajemen Creamy Delight telah mengajukan beberapa aktiviti yang telah mendapat beberapa keuntungan daripada aktiviti karaoke dan game Keep the Change. Karaoke telah mendapat kutipan sebanyak 300 dan game Keep the Change telah mendapat kutipan sebanyak RM50, dan hasil daripada jualan dan aktiviti yang dianjurkan telah mendapat kutipan dan hasil sebanyak RM2,050. Oleh itu, income daripada keseluruhan expo secara kasarnya telah mendapat sebanyak RM2,050. Manakala income per member pula iaitu RM205 kerana grup Creamy Delight mempunyai 10 orang, jadi total untung kasar dan bersih RM2,050 telah dibagikan kepada 10 dan mendapat hasil setiap kumpulan akan mendapat
RM205. Seterusnya, berkenaan dengan maklum balas pelanggan, kami telah mendapat beberapa maklum balas daripada pelanggan yang telah membeli produk kami, dan ianya menunjukkan maklum balas yang sangat positif dan sangat puas hati. Dan berdasarkan maklum balas ini, kami dapat mengetahui sama ada produk kami berkualiti dan mampu memberi kepuasan kepada pengguna. Seterusnya kita masuk dalam maklum balas pelanggan yang membeli produk kami, yaitu es krim dan juga popia serunding ayam dan daging. Seterusnya jumlah penjualan. Yang pertama adalah es krim sebanyak 1000 batang dengan total harga semua Rp800. Dan seterusnya batang buruk, di mana kami dapat menjual 100 balang dengan total Rp400. Dan yang terakhir adalah popia serunding daging dan ayam sebanyak 100 balang dengan harga totalnya Rp500. Saya akan membentangkan penyata aliran tunai bagi syarikat Creamy Delight Sendirian Berhad. Jumlah aliran masuk tunai adalah sebanyak RM7.475 yang terdiri daripada jualan ais krim sebanyak RM800, kopiah simpul RM400, batang buruk RM500, serta kutipan yuran baju kelas APK sebanyak RM5.400. Aliran tunai keluar adalah sebanyak RM5.425 yang merangkumi penjelasan kos baju kelas APK sebanyak RM4.900, perolehan ekuiti keseluruhan RM325 dan sewa tapak RM75, yuran permainan RM300 dan seterusnya hadiah serta cenderahati RM200. Keuntungan bersih yang dicatatkan adalah sebanyak RM2.050, menunjukkan pengurusan kewangan yang cekap sepanjang projek ini. Seterusnya adalah penyata pendapatan bagi syarikat kami. Jumlah jualan kasar yang dicapai adalah sebanyak RM2.050 dengan produk utama seperti ais krim yang menyumbang sebanyak RM800, kopiah simpul sebanyak RM500 dan batang buruk sebanyak RM400. Selain itu, aktiviti sampingan seperti karaoke menyumbang RM300 dan inisiatif Keep the Change menambah RM50 kepada pendapatan. Keuntungan bersih selepas mengambil kira kos modal sebanyak RM350 adalah sebanyak RM2.050. Pendapatan ini diagihkan secara sama rata pada semua ahli kumpulan dengan setiap ahli menerima RM205. Oke, baik. Berikut merupakan masalah dan cabaran yang dihadapi sewaktu syarikat kami berniaga. Yang pertama ialah masalah atau cabaran dari segi keuangan, yaitu kos operasi meningkat, di mana kenaikan harga bahan mentah dan kos lain menyebabkan tekanan keuangan yang besar kepada kami. Seterusnya ialah kekurangan modal. Contohnya banyak syarikat kami sukar mendapatkan sumber keuangan yang mencukupi untuk mengembangkan perniagaan, terutamanya dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini. Cabaran yang seterusnya ialah dari segi operasi, ialah pengurusan stok, bermaksud kesukaran dalam menguruskan inventory, menyebabkan masalah aliran tunai di mana stok kami tidak dapat dijual dengan cepat atau terlalu banyak stok yang tidak terpakai. Seterusnya adalah kekurangan sistem operasi, bermaksud tanpa prosedur standar atau SOP yang jelas, perniagaan kami mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasi hari-hari. Seterusnya ialah masalah dari segi pasaran. Yang pertama ada persaingan yang tinggi. Dengan banyaknya pilihan produk di pasaran, usahawan perlu berdepan dengan persaingan yang semakin kreatif dan agresif. Seterusnya perubahan permintaan pelanggan, bermaksud pelanggan kini lebih berhati-hati dalam berbelanja, terutamanya ketika kuasa beli mereka menurun, yang memberi kesan kepada jualan. Masalah dan cabaran yang dihadapi oleh syarikat kami yang terakhir ialah sumber manusia. Dari segi ketidakstabilan pekerja, contohnya mencari dan mengekalkan pekerja yang berkualiti adalah sukar, terutama apabila pekerja berkemahiran tinggi mendapat tawaran lebih baik dari syarikat kami. Itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, seterusnya ialah penambahbaikan untuk syarikat kami.
Yang pertama ialah dengan meningkatkan strategi pasaran kami. Contohnya, meningkatkan kualiti video dan poster yang digunakan dalam pemasaran. Penghasilan kandungan visual yang lebih profesional, menarik dan relevan di platform media sosial dapat membantu menarik perhatian pelanggan dengan lebih berkesan. Melalui cara ini, kami dapat mempersembahkan keunikan dan kualiti produk secara lebih jelas, sekaligus meningkatkan minat pembelian. Selain itu, kami akan meningkatkan kualiti produk kami dengan cara meningkatkan kualiti setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan produk kami, untuk memastikan setiap hasil memenuhi standar terbaik. Di samping itu, kami juga akan memperbagaikan variasi produk, seperti memperkenalkan perisai baharu. Langkah ini bukan sahaja menambah daya tarikan produk, tetapi juga memberikan pelanggan lebih banyak pilihan untuk dinikmati. Sekian dan terima kasih. Akhir sekali, beralih kepada bahagian appendix, di mana ini merupakan platform media sosial yang kami gunakan, iaitu Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Manakala di bahagian ini pula, ini merupakan siaran media sosial kami semasa Expo APK 501 yang diadakan pada 4 Januari 2025. Kami menggunakan live Facebook sebagai platform untuk mendapatkan customer. Seterusnya, kami menggunakan page Facebook dan page Instagram untuk membuat postingan mengenai produk jualan kami serta sebagai penghargaan kepada customer-customer yang telah membeli produk kami. Sekian itu sahaja. Terima kasih.